Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin yang dihormati sekalian. Tidak dilupakan juga ya kepada ahli-ahli panel yang dijemput pada hari ini. Anda kini bersama dengan saya Nurul Hazliana binti Taha selaku moderator anda pada hari ini bagi membincangkan topik wawancara kita pada hari ini iaitu manfaat dan risiko ubat tahan sakit. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada hadirin sekalian. Bersama-sama saya adalah dua orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kiri saya, nampak pemalu tetapi petah berkata-kata. Telah berkhidmat selama 16 tahun sebagai pegawai farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia dan kini beliau bekerja di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang, iaitu Puan Nurzila binti Zainan Abidin. Selamat datang diucapkan kepada Puan Zila. Terima kasih Puan Hazel. Dan di ujung sana pula ya, kelihatan segak berbaju kemeja Encik Fu Chin Hao yang kini bertugas di bahagian farmasi pesakit luar Hospital Tangkak dan telah berkhidmat sebagai pegawai farmasi sejak tahun 2014. Selamat datang juga diucapkan kepada Encik Fu. Okay, Puan Hazel. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang program Jelajah Jom Kenal Ubat Negeri Johor. Untuk pengetahuan semua, Jelajah Jom Kenal Ubat merupakan program turun padang Tim Kenal Ubat Johor bagi menyebarkan maklumat penggunaan ubat berkualiti dalam kalangan masyarakat dan komuniti. Pada tahun lepas, tim kami telah menjelajah di daerah Mersing dan tahun ini daerah Tangkak telah dipilih sebagai tuan rumah. Jadi, pada hari ini secara langsung kita akan membincangkan topik manfaat dan risiko ubat tahan sakit menerusi FB Live. Kepada penonton sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh tentang topik ini, jangan lupa like, share dan komen FB Jelajah Jom Kenal Ubat Negeri Johor. Sebarkan informasi ini agar dapat memberi manfaat kepada orang awam dan masyarakat tentang perkongsian pada pagi ini. Baiklah, para penonton yang dihormati sekalian, terdapat pelbagai jenis kesakitan yang boleh dialami oleh seseorang. Begitu juga pilihan ubat-ubatan untuk tahan sakit. Boleh Puan Zila perjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan ubat-ubatan tahan sakit? Dipersilakan Puan. Untuk makluman penonton sekalian, ubat tahan sakit ataupun kita panggil analgesik merupakan ubat yang digunakan untuk merawat dan melegakan kesakitan. Terdapat pelbagai jenis ubat tahan sakit yang boleh digunakan dan didapati di dalam pasaran dan antara cara pengambilan ubat tahan sakit termasuklah melalui mulut seperti ubat tablet, kapsul ataupun cecair seperti suspensi, melalui suntikan, melalui dubur seperti suppository dan ada juga sesetengah ubat tahan sakit yang datang dalam bentuk salap ataupun krim di mana ubat itu boleh disapu pada permukaan kulit ataupun ditampal pada permukaan kulit. Kesakitan pula boleh dikategorikan kepada dua jenis iaitu kesakitan akut dan juga kesakitan kronik. Kesakitan akut biasanya berlaku secara tiba-tiba dan dalam jangka masa yang pendek. Manakala kesakitan kronik pula datang dalam secara berperingkat dan mengambil masa yang agak panjang. Saya yakin ramai penonton mempunyai persepsi yang negatif terhadap pengambilan ubat tahan sakit kerana ramai berfikiran ubat tahan sakit boleh membawa mudarat. Walau bagaimanapun, pengambilan ubat tahan sakit yang bersesuaian mengikut nasihat dan arahan doktor dan juga ahli farmasi sebenarnya mampu membantu mengawal kesakitan tersebut. Harus kita ingat, tiada ubat tahan sakit tunggal yang boleh meredakan semua jenis kesakitan. Pengambilan ubat tahan sakit sebenarnya perlu dinilai mengikut tahap kesihatan yang dialami oleh seseorang individu itu. Pengambilan sesetengah ubat tahan sakit boleh diperolehi melalui over the counter ataupun OTC di kedai farmasi. Walau bagaimanapun,
Terdapat juga ubat tahan sakit yang hanya boleh diperolehi dengan preskripsi doktor. Lazimnya doktor akan memulakan pilihan ubat tahan sakit yang paling selamat bersesuaian dengan tahap kesakitan yang dialami oleh individu tersebut dan dalam dos yang paling rendah dan juga tempoh masa yang paling pendek. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zila atas perkongsian beliau sebentar tadi. Para penonton sekalian, diingatkan ya, tiada ubat tahan sakit tunggal yang boleh meredakan semua jenis kesakitan. Pengambilan ubat tahan sakit perlu dinilai mengikut tahap kesakitan yang dialami. Namun, terdapat beberapa jenis ubat tahan sakit yang terdapat di pasaran. Boleh Encik Fu jelaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan jenis-jenis ubat tahan sakit? Dipersilakan Encik Fu. Okay, terima kasih Puan Hazel. Secara umumnya, ubat tahan sakit yang dijumpai di pasaran boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama, iaitu paracetamol. Yang kedua ialah ubat tahan sakit dipanggil NSAID, ialah anti radang. Sebagai contohnya, mefenamic acid atau diclofenac acid. Yang ketiga ialah ubat seperti opioid. Contohnya morfin, fentanyl dan sebagainya. Dan secara umumnya, paracetamol adalah ubat tahan sakit yang paling mudah didapati dari pasaran. Kemudian, masalah dia ialah sekarang masyarakat mereka tidak tahu bahawa terdapat setengah ubat tahan sakit yang mendapat gabungan daripada beberapa ubat tahan sakit. Contohnya, paracetamol bersama codeine. So, ini adalah penting bagi para penonton untuk tidak mengambil ubat tahan sakit secara sewenang-wenangnya. Kemudian yang kedua ialah NSAID. Pesakit yang mengambil ubat macam pencair darah seperti warfarin kurang sesuai. Oleh itu sentiasa bertanya kepada doktor apa jenis ubat tahan sakit yang sesuai untuk anda. Kemudian ketiga, yang ubat tahan sakit yang ketiga ialah codeine. Untuk codeine, dia tergolong dalam satu kumpulan ubat dipanggil opioid. Opioid ini biasanya digunakan untuk melegakan kesakitan kategori sederhana sehingga serius. Contohnya ubat opioid yang paling lazim didapati ialah codeine dan dihydrocodone. Ini adalah weak opioid. Kemudian untuk ubat yang opioid yang lagi tinggi kawalan kesakitannya ialah contohnya ubat morfin. Untuk pesakit yang ambil ubat codeine, biasanya mereka adalah untuk merawat kesakitan yang tidak boleh hilang dengan pengambilan paracetamol dan NSAID. Okay? So, untuk pengetahuan penonton, masing-masing ubat tahan sakit berfungsi dengan cara berbeza. Dan kebanyakan pesakit hanya perlu mengambil ubat tahan sakit untuk beberapa hari atau minggu sahaja. Namun, bagi segelintir pesakit lain, mereka mungkin perlu mengambil untuk jangka masa yang lebih lama. Wah, banyak juga ya jenis-jenis ubat tahan sakit di pasaran. Ada paracetamol, diclofenac, Ponston. Okey, terima kasih diucapkan ya kepada Encik Fu. Seterusnya, Puan Zila. Apakah ubat tahan sakit yang biasanya diprescribe atau diberikan oleh doktor? Dipersilakan Puan. Terima kasih Puan Hazel. Bagus soalan tu. Saya yakin para penonton tertanya-tanya. Okey, jenis ubat tahan sakit yang diberikan oleh doktor sebenarnya bergantung kepada jenis dan juga tahap kesakitan, penyakit lain ataupun masalah lain yang dihadapi oleh individu itu dan juga bergantung juga kepada kesan sampingan ubat yang mungkin boleh dihadapi oleh seseorang. Contohnya paracetamol, biasanya ubat ini diberikan bagi merawat sakit yang dialami yang tidak terlalu serius dan tidak mengalami keradangan. Seterusnya, untuk ubat tahan sakit kategori NSAID atau nama penuhnya non-steroidal anti-inflammatory drugs, ubat ini biasanya diberikan kepada individu yang mengalami sakit beserta dengan keradangan. Contohnya seperti sakit sendi, sakit belakang. Jadi dalam keadaan ini, NSAID bukan sahaja dapat merawat kesakitan, malah dapat merawat keradangan tersebut. Walau bagaimanapun, NSAID mempunyai beberapa kesan sampingan yang mungkin tidak sesuai bagi segelintir individu.
Contohnya, ia tidak sesuai digunakan bagi mereka yang mempunyai masalah gastrik seperti gastrik lah dan juga ulcer perut. Dalam kes seperti ini, lazimnya doktor ataupun ahli farmasi akan memberikan ubat analgesik yang lebih bersesuaian. Dan seterusnya, ubat tahan sakit kategori weak opiates, ubat ini diberikan untuk melegakan kesakitan yang lebih serius di mana kesakitan itu tidak dapat dirawat dengan paracetamol dan juga NSAID. Dan kategori yang terakhir adalah stronger opiates di mana ubat ini digunakan untuk merawat sakit kronik seperti pesakit kanser dan juga mengawal sakit selepas menjalani pembedahan. Dan terdapat juga ubat anti radang dalam bentuk krim di mana individu boleh menyapulah krim topikal tersebut pada kulit untuk merawat kesakitan dan juga keradangan yang dialami. Contoh seperti kesakitan pada tisu dan juga otot. Terima kasih Puan Zila. Ya, para penonton ya, tak semua ubat tahan sakit kita boleh makan begitu sahaja ya. Terutama ubat NSAID kita perlulah diambil selepas makan. Okey. Seterusnya Encik Fu, bagaimana ya cara pengambilan ubat tahan sakit yang betul? Boleh Cik Fu perjelaskan dengan lebih lanjut? Persilakan. Baik Puan. Ini adalah sangat penting untuk bagi tahu penonton cara penggunaan yang berbeza sebab contohnya pesakit yang mengalami kesakitan mereka adalah dinasihatkan untuk mengambil ubat tahan sakit mengikut arahan dan saranan doktor atau ahli farmasi. Contohnya untuk pesakit yang diprescribe dengan paracetamol, mereka dinasihatkan untuk mengambil ubat tersebut sehingga 4 kali sehari, setiap hari sehingga pulih. Namun, bagi sesetengah pesakit pula, mereka mungkin perlu mengambil ubat ini hanya masa sakit saja. Untuk NSAID pula, cara penggunaannya pula seperti ini. Contoh NSAID adalah seperti ibuprofen dan diclofenac. Mereka perlu mengambil ubat ini bersama-sama dengan makanan ataupun selepas makan untuk mengelakkan berlakunya alahan atau rasa ketidakselesaan pada perut. Ini adalah kerana NSAID boleh menyebabkan kerengsaan pada lapisan mulut, lapisan perut dan kadang-kala boleh menyebabkan pendarahan dalam perut. Itulah sebab penonton sekiranya ambil ubat seperti NSAID, mereka perlu ambil selepas makan. Selain itu, ubat tahan sakit perlu diambil bersama-sama air kosong untuk memastikan kadar penyerapan ubat secara optimum dan dapat melegakan kesakitan secara berkesan. Ubat tahan sakit sangat penting, penonton perlu faham, mereka perlu diambil pada dos yang paling rendah untuk mengawal kesakitan dan juga untuk jangka masa yang paling singkat sekali. Ini dapat mengelakkan sebarang kesan sampingan yang tidak diingini daripada mengambilan ubat sakit. Tambahan lagi, kebanyakan pesakit hanya perlu mengambil ubat tahan sakit selama beberapa hari sahaja. Contoh pesakit daripada sakit gigi, tetapi pada sesetengah pesakit lain, mereka perlu ambil ubat sakit secara 1 minggu baru menampak keberkesanannya. Contoh pesakit yang mengalami kesakitan otot. Namun demikian, terdapat juga sesetengah keadaan yang memerlukan pesakit untuk mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lagi lama. Contohnya, penghidap penyakit kanser atau rheumatoid arthritis, osteoarthritis atau sakit belakang yang kronik. Rheumatoid arthritis itu adalah sakit sendi lah. Itulah sebab mereka memerlukan ubat analgesik ini secara jangka masa panjang. Betul itu Cik Fu. Okey, para penonton sekalian, oleh itu kita perlulah ya untuk amalkan konsep 5B yang kita sarankan kepada semua pengguna, iaitu penggunaan ubat yang betul. Ubat itu sendiri yang betul ya. Dos yang betul, cara pengambilan yang betul dan juga masa yang betul. Seperti paracetamol perlulah diambil setiap 6 jam ya. Okey, seterusnya Puan Zila,
Merujuk kepada topik kita pada hari ini ya, manfaat dan risiko ubat-ubatan tahan sakit. Boleh Puan perjelaskan dengan lebih lanjut? Silakan. Okey, terima kasih Puan Hazel. Saya yakin para penonton pun tertanya-tanya. Setiap ubat tahan sakit sebenarnya mempunyai manfaat dan risiko masing-masing. Sesetengah jenis ubat tahan sakit ni bertindak balas dengan baik kepada satu jenis ubat dan berbanding dengan yang lain. Tetapi keberkesanan ubat adalah berbeza di antara individu. Ubat tahan sakit mungkin boleh melegakan kesakitan yang kita alami, tetapi mungkin tidak sesuai dan tidak berkesan kepada orang lain. Sebagai contoh, paracetamol. Paracetamol adalah ubat tahan sakit yang paling kerap digunakan untuk melegakan kesakitan kerana ubat ini mempunyai profil keselamatan yang baik dan juga kurang kesan sampingan. Bagi kebanyakan individu, paracetamol jika diambil mengikut dos dan arahan yang ditetapkan oleh doktor dan ahli farmasi, ia dapat mengurangkan dan melegakan kesakitan pelbagai jenis sakit ringan dan juga sederhana. Contohnya sakit pinggang, sakit kepala, artritis dan senggugut. Kesan sampingan ubat paracetamol juga jarang berlaku jika ianya diambil dengan betul. Namun, kita kena ambil maklum ya para penonton sekalian, analgesik juga berpotensi untuk menyebabkan reaksi alahan. Contohnya macam paracetamol, jika berlaku alahan, ianya boleh menyebabkan kesan seperti ruam-ruam kulit, kegatalan, sesak nafas dan juga bengkak pada muka. Di samping itu, paracetamol adalah tidak menyebabkan ketidakselesaan pada perut ataupun masalah jantung seperti ubat NSAID yang kita sebutkan sebentar tadi. Oleh yang demikian, paracetamol adalah ubat pilihan tahan sakit alternatif yang baik untuk melegakan kesakitan bagi mereka yang berisiko untuk mendapat sakit jantung ataupun masalah ulcer perut. Paracetamol sebenarnya selamat dan berkesan apabila digunakan pada dos dan mengikut arahan yang ditetapkan oleh doktor dan juga ahli farmasi. Okey, untuk makluman penonton, walau bagaimanapun, jika paracetamol tidak diambil dengan betul, ianya boleh menyebabkan kerosakan hati dan juga buah pinggang yang sehingga boleh menyebabkan kepada pemindahan organ. Kematian juga boleh berlaku jika ubat tersebut disalahgunakan ataupun diambil melebihi dos yang ditetapkan. Risiko kerosakan hati juga boleh meningkat dan berganda apabila ubat tersebut diambil bersama dengan alkohol ataupun diambil bersama ubat-ubat lain yang turut mengandungi paracetamol. Terima kasih Puan Zila. Saya tertarik ya dengan pernyataan Puan berkenaan paracetamol adalah selamat dan berkesan apabila digunakan dalam dos yang disyorkan oleh doktor atau ahli farmasi. Walau bagaimanapun ya, apabila diambil secara tidak betul, paracetamol boleh menyebabkan kerosakan hati dan buah pinggang sehingga boleh membawa kepada keperluan untuk pemindahan organ. Berhati-hati ya tuan-puan dalam mengambil ubat-ubatan. Dan ingin saya tekankan juga, jika mengalami apa-apa simptom alahan seperti gatal, ruam dan sebagainya, sila pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan yang lebih lanjut. Baiklah, seterusnya Encik Fu, bagaimana pula ya dengan manfaat dan risiko pengambilan ubat dari kumpulan NSAID dan opioid? Silakan. Okay, terima kasih Puan Hazel. Untuk makluman penonton, terdapat kira-kira 20 pilihan ubat NSAID yang berbeza di pasaran. Sama ada anda boleh dapat melalui OTC, over the counter maupun preskripsi. Secara amnya, NSAID ubat ini adalah selamat dan berkesan untuk merawat kesihatan ringan sehingga sederhana. Bagi kebanyakan individu yang mengambil ubat anti radang ini, mereka tidak akan mengalami sebarang kesan sampingan ataupun setengah mereka hanya mengalami kesan sampingan yang ringan sahaja. Namun begitu, untuk makluman penonton, NSAID mungkin tidak sesuai bagi semua individu. Oleh itu, penetapan dan penilaian kesesuaian penggunaan NSAID bergantung kepada isu kesihatan lain yang dihadapi. Untuk
perkara ini, doktor akan menilai penonton sekiranya doktor nak bagi NSAID kepada penonton. Selain itu, pengambilan NSAID yang betul dapat memberi lebih manfaat berbanding dengan risiko. Oleh hal yang demikian, NSAID lazimnya diambil dalam jangka masa yang pendek. Walau bagaimanapun, jika diambil untuk tempoh masa yang lama, kesan sampingan serius boleh berlaku. Ini termasuklah pendarahan di dalam perut dan masalah jantung. Komplikasi yang serius boleh dikurangkan dengan pengambilan ubat-ubat lain yang berfungsi untuk melindungi perut, seperti pantoprazole atau MMT lah. Okey. Untuk opioid pula, dia pula memainkan peranan yang penting dalam menangani kesakitan yang sederhana sehingga serius. Sebagai contohnya, pengguna yang mengalami kesakitan yang tidak dapat diubati dengan paracetamol ataupun NSAID, mereka adalah dicadangkan untuk mengambil ubat opioid. Bagi mereka di mana kesakitan tidak boleh diubati dengan ubat paracetamol atau NSAID, doktor secara lazimnya akan memprescribe ubat opioid kepada mereka. Ini adalah disebabkan opioid tidak akan menyebabkan pendarahan di dalam perut dan juga berbeza dengan NSAID, penggunaan opioid berpanjangan dan dos yang berlebihan secara tidak langsung boleh menyebabkan kesan sampingan yang lebih serius. Sebagai contohnya, kebergantungan, ketagihan dan juga tolerance. Oleh itu, ubat ini memerlukan pemantauan yang rapi dan teliti daripada doktor. Lazimnya, doktor akan menetapkan dos yang paling rendah untuk masa yang paling singkat. Apabila seseorang individu mula bergantung kepada opioid, perberhentian pengambilan ubat ini secara tiba-tiba akan menyebabkan gejala pengunduran seperti menggigil, loya, berpeluh dan mudah marah. Tolerance juga boleh berlaku. Sebagai contohnya, mereka memerlukan keperluan ubat opioid yang lagi tinggi dari semasa ke semasa untuk mencapai kelegaan kesakitan yang sama. Oh, begitu ya. Terima kasih ya diucapkan kepada Encik Fu. Okey, baiklah. Seterusnya Puan Zila. Apakah nasihat terakhir dan mesej yang ingin disampaikan buat para pendengar pada hari ini? Dipersilakan Puan. Terima kasih Puan Hazel. Nasihat saya kepada para penonton di luar sana, semua ubat yang ingin diambil perlulah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ubat tahan sakit boleh didapati di klinik ataupun hospital awam, di klinik dan hospital swasta dan juga di kedai farmasi. Manakala kedai runcit dan juga kedai serbaneka hanya dibenarkan menjual paracetamol sahaja. Pengguna juga dinasihatkan untuk mendapatkan ubat tahan sakit dan ubat-ubatan lain daripada sumber yang sahih dan boleh dipercayai. Manakala sesetengah ubat tahan sakit memerlukan preskripsi doktor sebelum boleh diperolehi daripada kedai farmasi. Ubat tahan sakit diambil hanya apabila mengalami kesakitan dan diambil bila perlu dan tidak boleh melebihi dos yang telah ditetapkan oleh doktor dan juga ahli farmasi. Baiklah, terima kasih kepada Puan Zila. Bagaimana ya pula dengan Encik Fu? Adakah mesej atau nasihat terakhir yang ingin disampaikan buat penonton sekalian? Okey. Silakan. Okey, terima kasih Puan Hazel daripada Fu. So, untuk penonton yang dikasihi, sekiranya anda mengalami rasa sakit yang berterusan atau bertambah serius, sila dapat rawatan segera di klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan untuk mengenal pasti punca kesakitan tersebut. Adalah penting untuk para penonton faham bahawa kesakitan itu mungkin memerlukan bentuk rawatan yang berbeza. Dan para penonton yang dikasihi juga, anda adalah diingatkan untuk mengelakkan menggunakan ubat NSAID secara berterusan dengan dos yang tinggi tanpa nasihat atau pengawasan doktor. Pengambilan ubat tahan sakit yang tidak dikawal untuk tempoh yang panjang boleh menyebabkan gastritis, iaitu keradangan perut. Dan paling serius sekali,
dia boleh menyebabkan pendarahan di dalam perut atau usus. Paling teruk, dia boleh menyebabkan kepada maut. Untuk penonton yang mengalami segala kelaguan atau masalah yang berkaitan kesihatan atau ubat yang perlu bertanya kepada pihak farmasi, penonton boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan MPCC di talian 1888-6722 setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Untuk makluman penonton, talian ini adalah toll free. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Encik Fu. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dihormati sekalian. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada pendengar sekalian yang mengikuti sesi Facebook Live. Semoga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Nampaknya masa mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap para hadirin berhati-hati ya dalam mengambil ubat-ubatan tahan sakit. Sila rujuk ahli farmasi atau doktor untuk penjelasan yang lebih lanjut. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, teruskan menonton kerana ada sesi perbincangan seterusnya selepas ini. Terima kasih.